Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu marilah kita untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah daripada kejahatan hawa nafsu kita dan keburukan tingkah laku kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah. Yang mana Allah telah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu, iaitu Adam. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita saling meminta. Dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana sesungguhnya ke atas kita Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah berkata dengan perkataan yang benar. Nescaya barang siapa yang melakukan keduanya, Allah akan memperelokkan urusannya, mengampunkan dosa-dosanya. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan hanyalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga, seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang tidak ada dalil dan petunjuk dari Nas, Al-Quran maupun Sunnah. Dan setiap perkara yang tidak ada dalil dan petunjuk, ia merupakan perkara yang sangat tercela, iaitu perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti dia akan menjerumus pelakunya cepat atau lambat kepada kesesatan. Dan ketahuilah, setiap kesesatan tempatnya tidak lain, tidak bukan adalah di neraka Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari ini dengan cuaca yang sangat nyaman walaupun subuh sedikit hujan, masih lagi kita dapat teruskan salah satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu menuntut ilmu, mengetahui apa kemahuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pengajian hadis kita berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dapat diteruskan lagi. Dan walillahil hamd, sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-10. Dan insya-Allah kita akan selesaikan mana yang dapat dalam hadis yang ke-10 ini. Yang mana pada minggu lepas kita baru sampai perkataan Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sampai situ baru. Siapa yang ada buku matan hadis boleh rujuk. Yang mana itu pun saya lepas kelas saya tengok ulangan, rupanya kelas minggu lepas 1 jam 50 minit. Nak dekat 2 jam. Sangat lama, yang mana sebenarnya dalam kita nak menuntut ilmu ni, paling tidak pun 1 jam tu dah memadai lah. Kalau dah 1 jam lebih tu, kita punya akal ataupun kita punya fokus tu dah agak berkurang. Sebab apa? Sebab apa boleh terlebih? Sebab jam kat belakang tu rosak. Masih belum tukar. Itu baru 11.30 tu. Jadi saya tengok, baru 11.30. Tu saya sambung-sambung, akhirnya rupanya dah pukul 12. Jadi insya-Allah kalau misalnya dah agak lama, boleh orang-orang belakang boleh beritahu, Ustaz, dah boleh berhenti. Baik, Zairi. Khair. Dan kita pergi kat Saburah. Khalas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bahas hadis yang ke-10, yang mana banyak kali saya dah terangkan. Al-Hafiz Nawawi rahimahullah, dia meletakkan hadis sesuai pada tempatnya dan ada kehendaknya. Yang mana kita dah bahas bahawa 1 sampai 9 itu merupakan hak-hak Allah dan Rasul, dan semua terkait dengan hadis-hadis usul. Dan insya-Allah start hadis ke-10 hingga ke berapa kita tak tahu. Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah dia dah meletakkan bab yang lain. Yang mana saya pun dah beritahu minggu lepas, kesimpulan hadis ini adalah kita memerhatikan hak bagi diri kita sendiri. Okey. Kalau ada yang pelajar dah baca dia punya terjemahan, dia memerhatikan dari segi apa? Dari segi apa yang kita ambil, yang kita konsumsi untuk kita punya hati dan perut. Itu hak diri kita ke atas kita. Baik. Okey, kita ulang kaji secara ringkas daripada An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis ini masih lagi daripada Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala. Okay, perbahasan Ta'ala pun minggu lepas kita dah bahas agak detail juga. Yang mana sifat Allah yang tinggi ni adalah sifat yang tidak asing lagi di dalam masyarakat kita. Bila kita terjemahkan Allah yang maha tinggi, secara logik akalnya dan secara fitrahnya, kita beranggapan Allah lah tinggi di segala sisi. Zat, sifat, hukum, perbuatannya Allah maha tinggi. Tetapi sayang seribu sayang, sifat Ta'ala ni dilupakan ketika mana
sebahagian masyarakat kita berhadapan dengan firman Allah, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah istawa, tinggi bersemayam di atas arsy. Seakan-akan ketika dia menerima ayat ini, langsung dia menyamakan Allah seperti makhluk. Itu yang mendorong dia untuk mentakwil ayat tersebut. Tapi kalau ketika kita baca ayat-ayat Allah, apatah lagi yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, first sekali jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Bila usul tu kita dah faham, apa segala perbuatan Allah ataupun nama-nama Allah yang Allah nak kabarkan dalam Al-Quran, kita boleh terima. Dengan usul bahawa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian Nabi SAW sebut sesungguhnya Allah yang maha tinggi, tayyibun. Baik. Kita pun dah bahas perkataan tayyib di sini. Tayyibun yang makna dia adalah tahir. Tahirun wa munazzahun wa bara'atun anin naqaisi wal aib wal uyub. Bila Nabi SAW sebut sesungguhnya Allah Ta'ala adalah tayyib. Tayyib, kalau kita terjemahkan secara bahasa, adalah baik. Tapi apa yang dimasukkan dengan baik dalam hadis ini, baik apabila disandarkan kepada Allah, maksudnya adalah bersih, berlepas diri daripada segala bentuk kekurangan dan juga aib. Itulah Allah. Jadi Nabi SAW berikan sifat ataupun ada sebahagian kalangan ulama mengatakan bahawa ini juga termasuk nama Allah, iaitu Allah Maha Baik, iaitu Allah suci dan berlepas diri dari segala bentuk kekurangan dan aib. Pada apa? Pada 4 perkara. Allah Maha Suci, iaitu bersih dan berlepas daripada segala bentuk kekurangan dan aib pada zatnya. Zat Allah, sebagaimana Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus. Dialah Allah yang mana tidak ada ilah sesembahan, Tuhan yang berhak disembah, melainkan dia. Kerana apa? Kerana dialah Malik, Tuhan maha memiliki setiap sesuatu, sifat khusus bagi Ar-Rabb. Dan dialah Tuhan yang berhak kita sembah, tidak selainnya, kerana dialah Kudus, yang maha suci, maha baik dari segala kekurangan dan aib. Jadi bila Nabi sebut innallaha ta'ala tayyibun, first kali yang kita kena faham, tayyibun dari sisi apa? Dari sisi zat Allah. Allah maha tayyib. Kemudian yang kedua adalah Allah tayyibun fi sifatihi. Pada sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah yang Allah sifati bagi Allah, semuanya adalah tayyib. Suci, murni, berlepas daripada segala bentuk kekurangan dan aib. Dalil dia apa? Dalil dia Allah berfirman, walillahi mathalul a'la. Dan bagi Allah lah pemisalan yang sangat-sangat tinggi. Ya, Allah maha mendengar dan manusia juga mendengar. Tetapi pendengaran Allah mathalul a'la. Tidak terjangkau. Pendengaran yang sangat-sangat sempurna, tidak ada kekurangan dan aib. Pendengaran kita ni, di sebalik dinding kita dah tak dengar. Apa yang Ian cakap dalam hati, Ana tak dengar. Betul tak? Tapi as-sam'u bagi Allah, Allah sangat tayyib, sangat kudus, sangat sempurna. Boleh faham Lepas tu kita ada bahas juga, kecuali pada 3 sifat. Yang mana kita tidak boleh secara itlak, kita sandarkan bahawa perkara tersebut adalah sempurna bagi Allah, melainkan dengan rincian. Apa dia? Al-makru, al-khida' dan al-kaidu. 3 sifat tersebut Allah sifati bagi Allah, wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan tipu daya, tetapi jangan lupa bahawa Allah juga melakukan tipu daya. Maknanya Allah mensifati diri Allah dengan sifat al-makru. Tetapi al-makru ini, bila dia jadi sempurna, bila kita boleh sandarkan kepada Allah, kita kena ada detail di situ. Iaitu, perkara tersebut menjadi sempurna bila al-makru dibalas makruh. Tipu daya dibalas dengan tipu daya, itu adalah dalil bahawa orang yang dapat membalas tipu daya, dia sempurna.
Boleh faham? Kalau misalnya kata ada musuh kita buat kita tipu kita, prank lah lain macam-macam, kita tak mampu nak balas. Kita terima je. Kita tak kuat. Tapi kalau dia buat tipu daya juga, akhirnya kita boleh balas tipu daya tu, maknanya kita kuatlah. Tapi tak semestinya kita balas tipu daya tersebut, kita melakukan hal yang buruk, tak. Boleh faham? Itu adalah bentuk kesempurnaan bagi Allah. Wa makaru wa makarallah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka melakukan step by step tipu daya, tapi mereka lupa Allah juga dapat balas tipu daya mereka. Okey? Macam orang-orang munafik juga. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ni, kenapa dia jadi munafik? Sebab dia sangka dia boleh tipu Allah. Dia pergi solat, dia pergi jihad bersama Nabi, dia sedekah, tetapi sebenarnya dalam hati dia adalah kufur. Dia sangka dia boleh tipu Allah, tetapi wa huwa khadi'uhum. Allah tipu orang munafik ni dengan apa? Dengan dia sangka dia boleh tipu Allah. Dia dalam keadaan ditipu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Maha Sempurna. Allah tahu isi kandungan hati dia, sehingga dia bermain dengan tipuan dia. Boleh faham Nah, itu bagi sifat-sifat Allah. Jadi semua selain 3 sifat ini, Allah Maha Sempurna. Walillahi masalul a'la. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, Allah Maha Tayyib fi af'alihi. Setiap perbuatan Allah sangat sempurna, sangat suci, sangat berlepas daripada segala bentuk kekurangan dan aib. Dan perbahasan perbuatan Allah ni kita dah bahas lebih detail di qadar. Takdir, baik dan buruk. Sebab tu kita sebut dalam cara-cara ataupun usul dalam kita nak menetapkan takdir yang buruk kepada Allah. Salah satunya, haram bagi seorang Muslim untuk mensandarkan qadar yang buruk kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah berfirman, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhan aku sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Jadi, haram hukumnya kita sebut mak ataupun anak bunuh mak. Kita sebut ini semua sebab Allah ni. Tak boleh, haram. Ini semua adalah sebab anak tersebut memiliki hawa nafsu sehingga dia bunuh ibu. Tetapi, perbuatan tersebut adalah takdir daripada Allah. Kerana apa? Kerana Allah Maha mengetahui apa hikmah di sebalik itu. Dan pasti hikmahnya membawa kebaikan yang sangat besar berbanding keburukan yang berlaku. Kita dah bahas, betul tak? Siapa ingat lagi? Jadi benda ni tidak ada kekeliruan, insya-Allah. Kemudian seterusnya, tayyibun fi ahkamihi. Allah Maha suci, murni dan sempurna dari segala bentuk kekurangan dan uyub, aib di setiap hukum hakamnya. Setiap hukum hakam yang telah Allah tetapkan ke atas kita, di atas muka bumi ini, ia sangat-sangat sempurna. Walaupun secara zahirnya ataupun permulaannya, kita menganggap kemungkinan lah, na'udzubillah. Kemungkinan kita menganggap, ini adalah perbuatan yang zalim dan sebagainya. Tak. Kerana Allah Maha Tayyib. Sebab tu Allah berfirman, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah, Tuhan yang berhak kita sembah? Kenapa kita kena sembah dia hanya dia berhak kita sembah? Kerana dia yang paling berhukum dengan hukuman yang paling adil. Okey, kemudian setelah tu, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu maha baik. Lepas tu, apa yang Nabi nak kabarkan? Ini dia punya kemuncaan. La yaqbalu illa tayyiban. Allah yang maha baik tersebut tidak akan terima kecuali yang baik. Lepas tu, minggu lepas pun kita dah bahas apa yang bila syarak Al-Quran maupun sunnah, bila ada perkataan qabul, dia membawa makna 3 perkara. Yang pertama, bila hadis ataupun Al-Quran sebut tidak diterima ataupun Allah tidak menerima, kemungkinan yang pertama, maksud dia adalah ibtalu al-amal. Maksudnya Allah tidak terima amalan tersebut. Amalan tersebut terbatal. Contohnya apa? Contohnya hadis yang kita bawa. Idza ahdatha ahadukum la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat daripada kalian jika dia telah berhadas kecuali dia berwuduk.
Jadi jika dia solat dalam keadaan berhadas, Allah la yaqbal, tidak terima. Maknanya amalan dia terbatal. Jadi bagaimana amalan dia nak diterima? Hatta yatawadda, dia kena bersuci. Maknanya yang pertama ni dia kena tikrar. Dia kena ulang balik amal tersebut supaya diterima oleh Allah. Tikrar ni ulang. Boleh ke? Okey. Okey, yang kedua, bila dalam nas hadis maupun Al-Quran menyebut Allah tidak terima, dia membawa makna ibtalu as-sawab. As-sawab. Terbatalnya pahala amalan tersebut. Apa beza dengan yang pertama? Bezanya, yang kedua ni amalan diterima, tetapi pahala dia tak diterima. Contohnya apa? Contohnya Allah tidak menerima solat barang siapa yang mendatangi arraf ataupun kahin selama 40 hari. Allah tidak akan menerima solat seseorang yang mendatang tukang tilik ataupun bomoh selama 40 hari. Maksudnya tidak diterima adalah pahalanya tidak diterima. Tetapi solatnya tetap sah, tidak perlu diulang, cuma solatnya sekadar menjalankan kewajipan. Sebab kalau dia tak solat, dia berdosa, boleh jadi kafir. Tapi bila dia solat, dia tak dapat pahala. Kerana dia melanggar arahan Allah. Jadi yang kedua ni, kita tak perlu tikrar. Duna at-tikrar. Bezanya pertama dan kedua, yang kedua ni tidak perlu ulang. Orang yang dah pergi bomoh, na'udzubillah, selama 40 hari dia solat tu, tak perlu nanti selepas hari yang ke-41, dia nak qada balik solat dia, tak perlu. Solat dia tetap diterima oleh Allah, tetapi pahala je tak ada. Okey, kemudian jika dalam nas menyatakan bahawa Allah tidak menerima, ia juga membawa makna yang ketiga. Kemungkinan membawa makna yang ketiga, iaitu ibtalu ar-ridha. Terbatalnya keredaan Allah. Ni lagi teruk. Maksudnya ni bukan teruk di sisi Allah, ni lagi teruk bagi hamba. Yang ketiga ni. Kalau yang kedua ni, yang pertama, dia masih boleh ulang lagi supaya Allah menerima. Dia hilangkan perkara yang membatalkan amalan dia, akhirnya amalan dia diterima. Yang keduanya tetap diterima, cuma tidak ada pahala. Dia boleh bertaubat. Tetapi yang ketiga ni, amalan dia tak diterima, pahala pun dia tak terima. Sebab dah tak ada redha terhadap perbuatan tersebut. Kan? Iaitu, kita dah bawa ayat Quran, Allah tidak akan menerima selain agama Islam. Maknanya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menerima apa-apa agama, walaupun berada di atas tauhid. Okay, misalnya orang-orang Nasara ataupun Yahudi, walaupun dia tak mensyirikkan Allah, tetapi kalau dia tak nak masuk Islam, Allah tak akan terima. Allah tidak redha. Dia solatlah malam ke, dia puasa ke, dia sedekah semua harta dia pun tidak berguna di sisi Allah. Melainkan dia masuk dalam Islam. Sebab tu Allah berfirman, Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama dinul amal, agama yang harus kita anuti, kita amalkan setiap 24 jam harian kita hanyalah agama Islam. Begitu juga bila kita sebut innallaha tayyibun la yaqbal, itu ancaman bagi orang-orang yang melakukan perkara yang tidak ada contohnya daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi sebut apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun ni adalah la yaqbal. Raddun maksudnya mardud. Tertolak. Bila tertolak, Allah tak terima. Jadi konsep dia sama. Jadi kalau nas ada sebut tak terima, kita kena tengok. Adakah ia ibtalul amal? Kalau ibtalul amal, kita kena ulang. Adakah ia ibtalul thawab? Kita kena cepat-cepat bertaubat. Kita tak perlu ulang. Dan jikalau ia adalah ibtalul ridha, kita kena cepat-cepat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah atas kefahaman salaful ummah. Kemudian, minggu lepas juga kita dah bahas sampai illa tayyiban. Kita kembali pada hadis dulu. Okay, Nabi sebut innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu, tidak terima illa tayyiban.
Okey. Tadi kita sebut la yaqbalu ni membawa tiga kemungkinan, membawa tiga perkara. Okey, dalam hadis ni agak-agak perkara pertama, kedua ke ketiga? Perkara yang ketiga. Dalil dia nanti kita akan bahas. Orang yang berjauh bersafar, keadaan kusuk masai, mengangkat tangan, berkata ya Rab, tetapi tidak diterima oleh Allah. Adamur ridha. Okey, jadi ya la yaqbal di sini dia membawa makna yang ketiga. Ibtalul ridha. Batalnya keredaan Allah. Jadi memang Allah yang maha sempurna, maha baik, tidak akan menerima melainkan yang baik. Okey. Okey, tayyiban ni pun kita dah bahas. Kita murajaah sekejap. Belum sampai la yaqbal je apa? Minggu lepas. Tayyiban belum kan? Okey, tayyib. Okey, insya-Allah hari ni kita akan mula masuk pembelajaran yang baru. Okey, Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah maha baik. Dan disebabkan sifat Allah yang baik, sempurna, berlepas daripada bentuk kekurangan dan aib, Allah juga hanya menerima perkara-perkara yang baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tayyiban dalam hadis ni? Okey, secara umumnya, dia ada dua. Ada secara umum dan secara khusus. Jikalau hadis hanya sekadar sampai situ je, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, stop kat situ, kita kena bahas ia secara umum. Tapi disebabkan ada sambungan hadis, maka ia membawa secara khusus. Boleh faham Boleh faham? Jadi macam juga la yaqbal, ia membawa tiga kemungkinan. Ibtal amal, terbatalnya pahala, dan terbatalnya keredaan Allah. Bagaimana kita nak tahu yang mana satu? Dalam nas, kalau ada perkataan Allah tidak terima, macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok sambungan hadis tersebut. Apa rincian hadis. Baru kita tahu, oh, ini adalah tidak terimanya Allah terkait dengan redha Allah. Lepas tu kalau macam hadis la yaqbalullah salat ahadikum, kalau kita stop kat situ, kita tak tahu. Allah tak terima solat setiap daripada kita. Allah tak terima amal ke? Allah tak terima pahala ke? Allah memang tak terima solat? Apa je? Tak tahu kan? Kita tengok rincian hadis dia. Idza ahdasa hatta yatawadda. Rincian hadis, jika kau berhadas, kecuali sehingga kau berwuduk. Maknanya rincian hadis ini adalah ibtalul amal. Terbatalnya amal. Begitu juga perkataan tayyib ni. Illa tayyiban. Jikalau hadis ini hanya sekadar sampai kat kita, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Tayyiban di sini kita bahas secara umum. Boleh faham? Okey, apa yang dimaksudkan secara umum tayyiban, iaitu Allah hanya menerima perkara yang baik pada sisi apa? Pada perkara apa? Iaitu tayyibun fil i'tiqad. Fil i'tiqadat. Allah yang maha baik ini hanya akan menerima dari hamba perkara yang baik. Perkara baik dari sisi apa? Dari sisi kepercayaan, i'tiqad. Dari sisi akidah. Itu yang paling penting sekali, paling utama. Akidah. Jadi, akidah seseorang kalau tidak baik, maka dia tidak ada apa-apa di sisi Allah. Okay? Nak dia alul ibadah ke, dia sentiasa solat malam ke, kalau akidah dia terhadap Allah, bagaimana dia memahami nas terhadap Allah sendiri, nama-nama, sifat-sifat ataupun hak Allah sebagai uluhiyah, hak Allah sebagai rububiyah, problem, maka dia tidak ada apa-apa di sisi Allah. Sebab apa? Sebab Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dan tayyiban yang paling utama adalah tayyiban di sisi akidah. Sebab itu pentingnya untuk kita belajar akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atas kefahaman para salaful ummah. Okay? Kita kena note benda ni. First kali memang kita bahas setiap perkara ada dalil dia. Al-Quran wa Sunnah. Apa kita nak bahas? Rukun iman, rukun Islam, akidah, tauhid, syirik.
Mesti kena ada 2 dalil. Pasti punya. Sebab agama ni dah sempurna. Tapi kemungkinan kelompok-kelompok yang sesat juga, dia bawakan Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kita kena garis bawah juga Al-Quran dan Sunnah atas kefahaman ala fahmi salafil ummah. Ya, kita belajar akidah, mereka juga belajar akidah. Ya, kita belajar akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Alhamdulillah. Tiba mereka cakap pun, saya belajar akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lepas tu macam kita nak counter back. Kita nak balas balik, okay, saya belajar akidah ni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi specialnya saya, bukan sombong specialnya kita adalah kita belajar berdasarkan fahamannya para sahabat, fahamannya para tabi'in, fahamannya para tabi'ut tabi'in. Kenapa kena ikut fahaman mereka? Kerana mereka 3 generasi ini adalah generasi yang dijamin oleh Nabi SAW sebaik-baik generasi. Khairul quruni qarni, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, para tabi'ut tabi'in. Okay. Kadang orang Syiah pun diajarkan akidah dia, ada hadis, ada ayat Quran. Tetapi ayat Quran dia tafsir ikut kepala ayatullah dia. Bukan ayatullah, ayatul syaitan. Jadi benda tu tak selari. Jadi bagaimana Al-Quran? Kita kena rujuk balik para tafsir-tafsir para ulama terdahulu. Para aqwal para sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, macam mana dia tafsirkan ayat ini. Itu semua memerlukan ilmu. Jadi akidah yang akan diterima oleh Allah hanyalah akidah yang tayyib. Akidah yang baik. Kemudian Allah yang maha baik, maha sempurna dan berlepas diri dari segala bentuk kekurangan dan uyub, hanya menerima yang baik dari sisi aqwal, perkataan. Okey. Perkataan di sini harus digaris bawahi adalah perkataan yang dalam lingkaran ibadah. Apa-apa perkataan yang kita anggap ia sebagai ibadah hanya akan diterima oleh Allah jikalau ia adalah baik. Okey. Begitu juga Allah yang maha baik ini tidak akan menerima kecuali yang baik dari sisi af'al. Juga terkait dengan ibadah, perbuatan. Aqwal percakapan, af'al adalah perbuatan. Jadi 3 benda ini adalah secara umumnya hanya akan diterima oleh Allah yang maha sempurna dan baik jikalau ia juga baik. Persoalannya, bagaimana akidah, perkataan, perbuatan yang baik? Apa asas dia? Apa tali ukur dia yang mengatakan bahawa akidah ini baik, perkataan ini baik, perbuatan yang kita lakukan adalah baik? Apa tali ukur dia? Al-Quran dan Sunnah. Betul, Al-Quran dan Sunnah atas kefahaman para salaful ummah. Saya sempurnakannya. Siapa salaful ummah tu? Adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'u at-tabi'in. Jadi kesimpulan dia, apa-apa yang berlaku kecelaruan di tengah masyarakat terkait dengan agama, khilaf sana, khilaf sini, ustaz tu cakap A, ustaz ni cakap B, kita jangan pening. Al-Quran, Allah dah bagi jalan keluar. Sebab Allah tahu benda ni pasti akan terjadi. Sebab tu Allah sebut surah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ayat apa tu? Surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jikalau
kalian saling tanazuk. Tanazuk itu berselisih. Apa jalan keluar dia? Okey, sebelum tu, kenapa Allah sebut apabila kita berselisih? Sebab Allah tahu memang kelak kita akan berselisih. Pastinya. Fi syai'in nakirah. Setiap sesuatu kita akan berselisih. Itulah lumrah ataupun fitrahnya manusia. Adik-beradik yang satu rahim dari seorang ibu pun berselisih, apalagi yang berlainan ibu. Tapi Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mengetahui setiap sesuatu, Allah dah bagi kita jalan keluar. Apa jalan keluar dia? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Okay? Kalau ada khilaf di kalangan ustaz tu, ustaz ni, kita tengok ustaz ni bawa dalil ke tak, ustaz tu bawa dalil ke tak. Itu yang pertama. Jikalau kedua-dua bawa dalil, ustaz ni bawa dalil mengatakan Allah tinggi bersama atas arsy, summa stawa 'alal arsy, a'amintum man fis sama' ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa huwal aliyyul azim, dan lain sebagainya, ayat-ayat yang sangat jelas. Tiba ustaz tu mau cakap bawa dalil juga. Sekian dan sekian. Kita tengok ustaz mana yang betul-betul ala fahmi salafil ummah. Jelas. Khilaf ni dah jelas. Ada ustaz tu mengaku memang pendapat kita ni tidak dipegang oleh para sahabat. Dipegang oleh kurun yang setelahnya. Kita dah faham. Oh, maknanya apa yang dia yakini, apa yang dia pegang adalah bukan sebagaimana yang diyakini dan dipegang oleh para salaful ummah. Betul tak? Sebab tu ilmu ni, ilmu yang benar pasti akan sampai kat kita. Sebab apa? Sebab pentingnya ilmu sanad. Jalur sanad tu daripada Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian pergi para a'imah arba'ah dan sebagainya, sampai kat kita. Jadi merupakan hak kita juga ke atas seseorang guru adalah kita mintakan dalil dan bawakan bukti bahawa dalil tersebut difahami sama seperti fahamnya para salafus salih. Itu hak kita. Kalau dia tak mampu, maka hak kita juga untuk tidak. Kalau tanya kena marah, tu tak payah tanya dah. Bagi balik dah. Sebab apa? Sebab memang agama kita dah sempurna dari segi i'tiqad, aqwal dan af'al. Dan pasti kesempurnaan ini, sebagaimana yang difaham oleh para salafus salih, pasti sampai kat kita. Sebab apa? Sebab tu syarat yang Allah akan terima. Betul tak? Allah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik tiga hal yang selaras dengan apa yang difaham oleh Rasulullah SAW. Tiba benda tu tak sampai kat kita. Allah tak zalim. Boleh faham Okey, kemudian itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, yang mana i'tiqad, aqwal dan af'al yang thayyib adalah bila didasari ataupun dipenuhi dua syarat. Akidah, perkataan, perbuatan dalam agama, dalam ibadah yang baik, yang akan diterima oleh Allah yang maha baik apabila menepati dua syarat. Apa syaratnya? Al-ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Dalil dia apa? Apa syaratnya? Al-ikhlas. Yang kedua, al-ittiba. Dalil? Dalil ni. Bagi satu dalil dari Al-Quran. Surah Lazim. Ayuh. Kamilul ayah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Senang. Hafal ayat ni. Kalau kita berdakwah, kita dah bos-bos tekan. Kita kena ikhlas, kena ittiba. Tiba, bagi anda dalil, entah Google lah. Sayang lah. Kan? Hafal dalil ni, senang. Surah Al-Bayyinah ayat 6, tak salah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah kita diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada syarat setelah itu. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas, suci murni, niat kita buat ibadah tersebut hanya untuk Allah semata. Hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah, hanya mengharapkan nikmat yang telah Allah janjikan, iaitu syurga. Itu syarat pertama. Jadi, walaupun kita dah beriktikad sebagaimana iktikadnya para salaful ummah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tiba kita beriktikad ni hanya sebagai ikut-ikutan, bukan ikhlas. Tak diterima juga.
Okey. Okey, syarat yang kedua adalah al-ittiba'. Apa al-ittiba'? Mengikuti Nabi SAW. Dalil dia apa? Boleh baca? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikhlas dah settle. Kita dah betul-betul cinta Allah. Hubbullah. Tapi Allah tak cakap, Allah tak berhenti setakat itu je. Allah tak berhenti setakat kita kena ikhlas je. Allah bagi kita syarat kedua. Jikalau betul engkau betul-betul cintakan Allah, dalil dia apa? Fattabi'uni. Fattabi'uni. Al-Imran. Alu Imran. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Qul in kuntum. Katakanlah in. Harfu syart. Syarat. Jikalau betul engkau tuhibbun Allah, cinta kepada Allah, ikhlas. Apa pembuktian yang kedua? Pembuktian seterusnya adalah fattabi'uni, al-ittiba'. Al-aqwal, al-i'tiqad, al-aqwal, al-af'al, betul-betul ikhlas kerana Allah. Tetapi apa yang dilakukan semua tidak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Maka benda itu tidak tayyib. Bila tidak tayyib, Allah yang maha tayyib ni la yaqbal. Ibtalu ar-ridha. Terbatalnya keredaan Allah terhadap amalan tersebut ataupun perkataan ataupun i'tiqad. Jadi itu adalah secara umumnya. Boleh faham? Jadi kalau kita nak berbahas tentang i'tiqad bid'ah, i'tiqad yang betul-betul selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, kita nak bahas tentang perbuatan-perbuatan yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ikhlas dan ittiba', kita boleh bawakan dalil ni. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dah, stop. Secara umum. Boleh? Boleh faham? Sebab tu bijaknya Al-Hafidh An-Nawawi bawakan hadis yang betul-betul dia pilih, yang betul-betul usul, yang sangat-sangat bermanfaat. Walaupun hanya 40 hadis, tapi sebenarnya 40 hadis ni kalau betul-betul kita faham, kita hafal, insya-Allah kita dah agak menguasai lah agama ni, insya-Allah. Okey, tapi hadis ni tak berhenti setakat itu. Hadis ni ada sambungannya. Jadi ada perbahasan khusus di perkataan tayyib ini. Apa dia? Okey, secara khususnya tayyib dalam hadis innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, secara khususnya adalah tayyiban dalam sisi at'imah dan amwal. Makanan dan harta. Ini secara khusus. Hadis ini membahaskan perbuatan yang baik hanya diterima oleh Allah yang Maha Baik dari sisi apa? Dari sisi makanan dan juga harta. Okey? Boleh faham Okey, macam mana makanan yang kita nak konsumsi, harta yang kita nak cari ini, ia tergolong dari tayyiban sehingga Allah menerimanya. Ada dalam dua sisi. Sisi yang pertama, bi'ainihi. Bi'ainihi maksudnya, makanan dan harta tersebut secara ain dia, secara zat dia tu halal. Itu masuk ainihi. Makanan yang halal adalah makanan yang Allah halalkan. Jadi, khinzir, nak cakap, tapi cakap khinzir lah. Jadi, khinzir tu, bi'ainihi, bukan tayyib. Sebab apa? Sebab secara zatnya dia dah memang haram. Okey, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bikasbihi. Makanan dan harta menjadi baik bukan setakat zatnya baik, cara kita dapatkannya juga adalah cara yang baik. Kasb. Kasb ni cara kita dapatkan dia. Maksudnya, ayam tu dah halal. Tetapi cara kita dapatkan tu kita mencuri. Jadi dia bukan tayyib. Ayam tu dah halal, tetapi cara kita sembelih, kita tak baca bismillah, maka ayam tu bukan tayyib. Boleh faham? Jadi, tayyib, innallaha tayyibun. Kita kembali kepada hadis. Okey, mungkin pelajar boleh tulis macam ni. Tayyiban di sini adalah terkait dengan
al-at'imah dan al-amwal, makanan dan harta. Yang mana ia terbagi menjadi dua. Al-ain, zatnya, dan al-kasb, cara kita mendapatkannya. Boleh faham? Boleh insya-Allah. Kalau ain ni zatnya, misalnya yang tayyib, ayam, ikan. Kalau air pula, air putih, teh tarik. Kalau buah-buahan, musangking. Kalau cara dapatkan ni pula, itu betul-betul makanan. Kalau harta, harta yang halal lah. Duit, kan? Bukan harta yang ada syubhah. Yang belum disepakati ulama' bahawa harta tersebut kita boleh gunakan ataupun diiktiraf oleh kerajaan. Al-kasbu. Al-kasbu ni cara kita dapatkan dia. Kalau harta pula, secara ain yang taib, misalnya duit, emas, perak dan sebagainya. Cara kasabnya adalah kita al-bai', jual beli, kita dapat sedekah, kita dapat zakat, itu cara kita dapatkan secara halal. Tapi kalau duit secara ainnya dah memang halal, tetapi cara kita dapatkan, kita mencuri, kita riba, kita riswah dan lain sebagainya, maka ia bukan tayyib. Okay, sampai sini faham Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, tayyib, maha baik. Apa yang Nabi nak kabarkan ni? Allah yang maha tayyib fi zatihi, fi sifatihi, fi ahkamihi wa fi af'alihi. Kenapa? Apa maksudnya setelah Nabi SAW beritahu bahawa Allah yang maha tayyib ni, apa yang Nabi nak sampaikan? Nabi nak sampaikan, sesungguhnya Allah yang maha tayyib ni, maha baik, tidak akan menerima. Yang mana kita dah bahas, tidak menerima di sini adalah Allah tidak akan redha, tidak akan cinta, kecuali benda yang hanya baik. Okay, baik secara umumnya, baik dari segi i'tiqad kita, dari segi percakapan kita, baik dari segi perbuatan kita, yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah atas perfahaman salaful ummah, kemudian dilakukan dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti contoh baginda Nabi SAW. Okay, kemudian Nabi sambung. Tak boleh. Jadi kemudian Nabi sambung. Macam mana rumusan kita boleh menyatakan bahawa tayyib di sini secara khususnya terkait dengan makanan dan harta adalah sambungan seterusnya. Nabi sebut wa innallaha. Nabi masih pakai lagi perkataan inna, takkid. Okay. Sebab tu saya bahas jumlah yang ni dulu. Sebab jumlah yang ni Nabi mulakan dengan inna, dan jumlah yang kedua Nabi mulakan juga dengan inna. Jadi semua perkara yang kita nak bahas ni adalah perkara yang sangat penting. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amara. Amara ni apa? Memerintah. Memerintah, menyuruh. Bila kita sebut perintah, perkataan amara ni, dia mesti pihak yang menyuruh tu lebih tinggi derajatnya daripada pihak yang disuruh. Kalau sama-sama, dua-dua sederajat, macam kawan dengan kawan, dia bukan amarah, talabah, meminta. Amarah ni perintah. Bila kita sebut perintah, maknanya orang yang memerintah tu, dia lebih tinggi derajat dia. Yang sememangnya Allah sebagai Khalik, selayaknya boleh memerintah apa saja kepada Allah cipta makhluk. Apa yang Allah perintah? Kepada siapa yang Allah perintah? Al-mu'minina. Orang-orang yang beriman. Kenapa dia ya kat sini? Memang mana perkataan asal dia, kalau dalam keadaan rafa' dia adalah mu'minun. Boleh nampak tak? Ya, ni pun jamak. Jamak muzakkar salim. Tetapi pertanyaan saya, kenapa dia waw di sini? Kalau dalam keadaan rafa', dia tiba-tiba cuba berubah dalam keadaan nasab, iaitu ya. Kenapa? Yang baru datang tadi? Ha? Okey.
Kalau kita terjemah secara bahasa, sesungguhnya Allah memerintah. Maknanya Allah ni fa'il. Allah perintah. Ini fi'il. Mukmin ni siapa? Maf'ul. Yang diperintah. Sebab tu dia mansub. Okay, itu perbahasan bahasa. Kalau tak khusyuk sangat pun tak apa. Yang kena buat. Okey, jadi Nabi nak sebut ni, sesungguhnya Allah memerintah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tak beriman, tak payah dengarlah benda ni. Ataupun orang yang mengaku hanya beriman tetapi tidak melakukan perkara yang selayaknya sebagai orang beriman pun tak perlu dengar. Bima, dengan apa amara bihi al-mursalin. Allah memerintah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintah dengannya para mursalin, para utusan Allah. Jadi maksud dia apa? Allah memerintah orang beriman sebagaimana Allah telah perintah para rasul. Okay, apa tadaburnya Nabi sebut ni? Apa tadaburnya Nabi sebut? Sesungguhnya Allah dah perintah kita sebagai orang beriman, sama Allah dah perintah para utusan Allah. Masya Allah, ittiba'. Barakallahu fiqh. Ada lagi? Ada 3 poin. 1 dah dipenuhi. 2 dan 3. Cuba fikir dulu. Selain al-ittiba' apa lagi? Perkataan Nabi SAW, Nabi sebut Allah perintah kaum muslimin sebagaimana Allah perintah para mursalin. Okey, untuk menjimatkan waktu saya jawablah. Okey, yang kedua adalah ikraman. Kehormatan. Yang pertama tadi, bila Allah sebut Allah perintah kaum mukmin sebagaimana Allah perintah para mursalin, maknanya kita kena ikut siapa? Kena ikut para utusan Allah sebab dia dapat perintah daripada Allah. Itu satu. Yang kedua, bila Nabi sebut Allah perintah kita sebagaimana telah Allah perintah para utusan Allah, adalah bentuk kehormatan bagi kita. Sebab ini adalah utusan Allah. Orang yang sangat mulia di sisi Allah sehingga Allah pilih untuk menjadi wakil ataupun perantara Allah dan makhluknya. Ikraman. Jadi, bila kita tahu perintah yang akan Nabi sebutkan ni, sebenarnya Allah dah perintah para mursalin, ini satu kehormatan bagi kita. Kita dapat perintah yang sama sebagaimana Allah perintah para rasul. Yang kedua apa? Yang ketiga, tasji'an. Tasji'an. Apa makna dia? Sebagai penyemangat. Sebagai semangat. Semangat untuk kita buat benda ni. Kenapa kita semangat? Sebab sebenarnya benda ni pun dah disuruh oleh Allah kepada para utusan Allah. Jadi ada 3. First kali bila Nabi sebut sesungguhnya Allah memerintah orang-orang yang beriman sebagaimana telah Allah perintahkan perkara tersebut, benda yang kita akan bahas ni, para utusan Allah. Yang pertama, kita kena ikut para rasul. Sebab para rasul sebenarnya dia dapat perintah daripada Allah. Yang kedua, ini adalah satu bentuk kehormatan untuk kita. Dan yang ketiga adalah satu bentuk penyemangat. Nabi nak semangat kita supaya kita cari benda yang halal. Sebab mencari benda yang halal sebenarnya adalah perintah Allah kepada semua para utusan Allah. Okey, boleh Ada apa pertanyaan? Saya sambung Okey, kemudian faqal.
Abu Hurairah mengatakan, maka tak, bukan ni, bukan Abu Hurairah, ini Nabi SAW. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala, Nabi sebut Ta'ala lagi di sini. Maka Allah yang maha tinggi, maha sempurna, maha tayyib telah berfirman. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan surah Al-Mu'minun ayat berapa ni? Ayat 51. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malus salihah. Wahai para utusan, iaitu utusan Allah, kulu, makanlah, itu perintah, minat tayyibat, dari benda-benda yang tayyib. Tayyib fi ainihi wa kasbihi. Okey. Tayyib zatnya dan tayyib cara kita dapatkannya. Kemudian, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Okey, kemudian surah Al-Mu'minun ayat nombor 1. Kemudian ini perintah untuk para mursalin. Dan perintah ini juga adalah, okey, sebenarnya kalau Nabi tak bawakan ayat ni, cukup dengan ayat ni, boleh tak bahawa sesungguhnya Allah dah perintah kaum mukminin sebagaimana Allah perintah kaum mursalin, para rasul. Cukup tak? Faham soalan? Kan Nabi sebut, sesungguhnya Allah dah perintah orang-orang beriman sebagaimana Allah perintah para utusan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai para utusan, makanlah dari benda-benda yang baik dan lakukanlah amal yang soleh. Kalaulah satu ayat ni je, cukup tak untuk kita bawakan dalil bagi statement ni? Allah perintah kaum mukminin kepada sebagaimana Allah perintah kaum mursalin. Faham tak? Maksudnya, kat sini Nabi sebut ada dua pihak. First kali orang mukmin, dan yang kedua para utusan Allah. Dan dua pihak ni dia dapat amru minallah, perintah daripada Allah. Okay, ini statement dia. Lepas tu saya bawakan dalil surah Al-Ma'idah ayat 51 sahaja. Cukup tak? Ke harus bawakan surah Al-Baqarah? Cukup. Tapi Allah hanya perintah rusul je, tak ada pun rusul wal mu'minin. Okey, jadi kaedah dia, apa-apa yang diperintah secara asalnya, apa-apa yang diperintah oleh kepada rasul juga diperintah kepada umatnya. Secara asalnya, kecuali datang dalil yang mengatakan bahawa perintah itu khusus hanya rasul sahaja. Jadi sebenarnya ayat ni pun dah memadai. Tetapi nak Allah Subhanahu Wa Taala nak menerangkan pentingnya benda ni, makan daripada benda yang baik, Allah ulang dua kali. Khusus yang ni rusul, dan ni khusus untuk orang beriman. Kenapa? Apa faedah dia? Sebab kulu min tayyibat ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Okay, kita habiskan dulu perenggan ni sampai sini. Okey. Saya ulang balik Sesungguhnya Allah telah memerintah orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah perintah dengannya, iaitu perintah Allah nanti kita akan bahas, kepada para utusan Allah. Maka Nabi sebut, maka telah berfirman Tuhan yang maha tinggi, maha sempurna dari segala bentuk kekurangan dan aib. Ta'al ni dengan tayyib ni function dia sama. Nama sifat Allah untuk tanzih, bersihkan Allah. Ada nama Allah untuk memuji Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan ada nama yang Allah nak sucikan dari segala bentuk kekurangan dan aib. Jadi Masya Allah, bijaknya, dan memang sebijaknya lah Nabi SAW meletakkan sifat Allah yang sepatutnya. Pengajaran bagi kita juga, ketika kita nak berdoa, kita kena tawassul dengan nama-nama Allah. Janganlah kita, Ya Allah, Al-Jabbar, Syadidul Iqab, ampunkanlah dosaku. Tak kena. Patutnya Allah Ar-Rahman, Al-Ghafur, yang maha pengampun, At-Tawwab, ampunkanlah dosaku. Itu baru kena. Boleh faham?
Kalau kita nak cakap Jabbar, Qadir, Al-Kulli Syai', bukan minta ampun, minta benda yang mungkin susah untuk kita dapat. Baru kita sebut nama-nama Allah yang Al-Hayyu, Al-Qayyum, Dzul Arsyil Azim. Untuk benda-benda yang mungkin susah untuk kita capai, kita boleh doa tawassul dengan nama-nama Allah yang sempurna, bahawa Allah mampu untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita nak doa meminta ampun, kita kena pandai pakai nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab. Begitu juga Nabi SAW. Dalam bab ni, Allah adalah Maha Suci, Allah Maha Sempurna dari segala bentuk kekurangan dan aib. Sebab tu Allah hanya menerima benda yang suci. Sebab tu Nabi ulang-ulang Ta'ala ni. Sebab function dia sama. Okay, maka telah berfirman Tuhan yang Maha Tinggi. Wahai para rasul, para utusan, makanlah dari benda yang baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Itu untuk rasul. Kemudian ayat untuk orang beriman pula, waqala ta'ala, dan telah berkata Tuhan yang Maha Tinggi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibat, makanlah dari benda-benda yang baik, ma razaqnakum, dari apa yang telah aku rezekikan. Surah Al-Baqarah ayat 172. Okey, kita tadabbur ayat ni sebelum kita masuk perenggan yang seterusnya. Okay, jadi dia ada dua ayat yang mana perintahnya sama dan ia saling terkait. Nampak tak? Quiz. Zoom lagi. Okey. Tak pun kita bahas ni dulu. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhar rusul. Ya, apa makna dia? Saya semampunya jadi macam Ustaz Muin lah. Ya apa makna? Tak gurau je. Ya apa makna? Wahai. Dia adalah harfu an-nida. Ya, wahai. Kita terjemahkan secara bahasa adalah wahai. Jadi harfu nida ni dalam bahasa Arab ada banyak dan ada masing-masing ada fungsinya. Dan ya ni fungsinya adalah kita nak panggil ataupun harfu nida lil qarib wal ba'id, untuk orang yang jauh dan juga orang yang dekat. Ada beberapa harfu nida juga yang mana function je hanya untuk panggil orang yang dekat sahaja. Jadi kalau kita duduk Arab, kita pakai harfu nida tersebut macam i. Ni kan? Ni juga harfu nida tapi lil qarib. Tapi kita nak panggil orang sekilo, i. Orang Arab boleh gelakkan kita. Boleh faham? Itu sempurna di bahasa Arab. Tapi ya ni kalau nak selamat kita pakai ya je lah. Dia boleh dekat, dia boleh jauh. Depan kita boleh panggil ya Muhammad. Yang jauh pun kita panggil ya Aba Muhammad. Okey. Kemudian ayyuha. Ya ni satu perkataan. Ayyuha ni dua perkataan. Ayyuha ni dua perkataan ke satu perkataan? Dua. Yang pertama apa? Ayyu, pandai. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Dia plus dengan ha. Okay, apa makna dia? Selalu kita hanya terjemahkan wahai para rasul. Tapi kalau kita belajar bahasa, sebenarnya ada makna di sebalik ayyuha ni. Dia bukan harfu nida, dia bukan hanya sekadar wahai. Wahai ni ya. Yang terjemahan dalam Al-Quran dia hanya terjemah ni je. Ayyuha ni tak diterjemahkan. Okey, ayyu ni makna dia adalah dia ada boleh banyak makna ayyu. Boleh yang mana, berapa, apa. Okey, tapi dalam makna setelah harfu nida ni, ayyu ni maknanya kepada. Ha ni pula apa? Ha ni adalah harfu tanbih.
Harfu at-tanbih. Apa makna harfu tanbih? Huruf untuk mengambil perhatian. Kalau bahasa Melayu, perkataan yang untuk mengambil perhatian orang apa? Weh, betul tak? Weh, weh. Kan kita, siapa panggil tu? Itulah maksud dia. Kalau bahasa Arab apa? Ha. Jadi kalau kita tengok i'rab Al-Quran, ayu ni rafa' kan? Dia mabniun ala dhammah tapi fi mahalin nasab. Sebenarnya asal dia fathah. Kalau belajar i'rab, ayu ni dhammah. Tapi sebenarnya keadaan sebenarnya adalah ayya. Yang mana ada fi'il mahdzuf. Ada perbuatan yang dihilangkan sebelum perkataan ayu ni. Apa dia perkataan dia? Perkataan dia adalah akhussu ataupun a'ni. Tak nampak. Saya buat balik Ya. Ya harfun nida. Lepas tu ada ayu, ada ha. Ya ni kita panggil wahai. Ayu ni kita terjemahkan tadi kepada. Ha ni harfun tanbih untuk panggil lagi. Ayu ni dalam ni Al-Quran ni adalah marfu'. Tetapi sebenarnya fi mahalli nasbin. Dia sebenarnya ayya. Dia maf'ul. Kenapa dia maf'ul? Sebab sebelum dia sebenarnya ada fi'lu mahdzuf. Perbuatan yang hilang. Perbuatan yang tak nampak. Tapi orang Arab faham. Cuma kita yang belajar bahasa Arab, kita tak nampak benda tu. Sebab tu kita kena bahas benda ni. Perbuatan apa tu yang hilang? Ada ulama mengatakan perbuatan tersebut adalah akhussu ataupun a'ni. Akhussu ni adalah aku mengkhususkan. A'ni aku maksudkan. Maksudnya apa? Kalau kita terjemah secara bahasa yang sempurna adalah wahai kepada orang yang aku khususkan dan aku maksudkan. Jadi perkataan ayyuha ni adalah takkid lagi. Maknanya betul-betul Allah panggil dengan panggilan yang memang Allah tujukan kepada rusul dan Allah khususkan kepada rusul. Itu maksud dia. Ayyuha. Boleh faham? Jadi kesimpulan dia, perkataan ayyuha ni dia boleh dua. Ya rusul. Betul tak? Pun wahai para rusul. Tapi kenapa Allah SWT berfirman ya ayyuhar rusul? Khusus dan Allah nak tekankan. Wahai yang aku maksudkan, Allah berfirman para utusan Allah, rusul. Jamak bagi rasul. Rasul ni asal kalimat dari apa? Ismu tafdil, fa'ul. Mubalaghah. Daripada perkataan risalah. Yang mana asalnya perkataan dia adalah mursal. Yang diutus. Tetapi mursal macam mana boleh jadi rasul? Sebab memang orang ni kerja dia akan diutus. Ism mubalaghah daripada asal perkataan fa'ul. Rasa macam tak faham kan? Tapi dah saya teruskan lah. Rasul ni sebenarnya kita dah bahas agak detail juga secara bahasa dan secara syarak beriman kepada para rasul. Boleh rujuk siri yang keberapa saya tak ingat. Wahai yang aku maksudkan, yang aku khususkan para utusan. Lepas tu Allah perintah kulu. Kulu ni makanlah. Fi'il apa? Fi'ilul amr.
Tapi ada wawul jamaah. Sebab apa? Sebab rusul jama'. Kalau mufrad, kul. Kalau mufrad muannas, kuli. Kalau kita jumpa mak kita, mak kuli. Kau cakap mak kau kuli? Okey, kulu adalah perintah. Tetapi sebagaimana selalu kita bahas, al-amru, perintah itu, yufidu, perintah itu membawa faedah kepada, benda ni selalu Ustaz beritahu, al-wujub. Dalam kaedah usul fiqh, apa-apa perintah dalam Al-Quran, yufidul wujub. Dia membawa faedah kepada kewajipan. Apa-apa perintah daripada Allah dan Nabi SAW, dah habis masa dah lama juga tu. Kita habiskan dulu. Kita habiskan sampai sini dulu. Okey, lupa nak tanya. Okey. Pertanyaan seterusnya. Allah sebut, wahai yang aku maksudkan, yang khususkan para utusan. Pertanyaannya, ayat ini Allah sampaikan kepada Nabi ke ataupun kepada Nabi-Nabi yang terdahulu juga? Ataupun kepada Nabi seorang saja? Nabi seorang saja. Tapi jamak. Kalau Nabi seorang, ya ayuhar rasul, baligh ma unzil ilaik. Situ satu bab yang saya nak tekankan soalan saya. Wahai yang aku maksudkan para utusan. Para utusan ni, adakah ayat ni Allah sampaikan kepada Nabi secara khusus ataupun kepada Nabi dan juga Nabi-Nabi sebelum Nabi? A atau B? A. Kalau A, kalau orang cakap hanya khusus pada Nabi, tapi ini jamak. Apa jawapan dia? Allah tak sampaikan yang Rasul dulu pun maknanya Nabi dan para Rasul jugalah. Tapi para Rasul ketika Nabi ada tu hidup tak? Tapi kenapa? Allah nak beritahu yang mereka dulu ayat ni masa hidup diperintah. Jadi ikhtilafal ulama, masya-Allah. Dan memang pun ulama khilaf. Okey. Okey, pendapat yang pertama oleh Syekhna hanya pada Nabi SAW. Ayat ni khusus untuk Nabi SAW sahaja, bukan para Rasul yang lain. Tapi persoalan tadi, kenapa dia jamak? Kalau untuk Nabi, ya ayuhar rasul, mufrad. Jadi jawapan dia adalah ala madhhabil Arab fi mukhatabil wahid bilafzil jamaah. Memang dalam adat bahasa Arab yang fusha, kita boleh pakai jamak untuk panggil orang seorang. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan. Misalnya kalau kita jumpa ustaz, selayaknya dengan kedudukan ustaz sebagai ustaz kita, jangan kita anak ente, anak antum. Antum ustaz, kaifahal ni, kaifahalukum. Itu memang sah di sisi bahasa Arab. Jadi kenapa Allah pakai perkataan rusul adalah bentuk takriman, penghormatan kepada Nabi SAW. Jadi sah je. Okey, yang kedua, pendapat Syekh Abi Muhammad Hafizahullah adalah ini bentuk penceritaan kepada Nabi SAW, yang mana arahan ini juga adalah arahan kepada para Rasul yang sebelum-sebelumnya. Hikayatan. Kan? Kalau kita sebut, perintah ini adalah kepada Nabi dan para Rasul juga yang terdahulu. Persoalan seterusnya, para Rasul yang terdahulu tidak hidup pada zaman Nabi. Nabi seorang je ada. Bukan, maksudnya Allah nak menceritakan, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah telah aku berfirman kepada para Rasul juga, makanlah benda yang baik. Okey. Okey, yang kedua pun, pendapat yang kedua, arada bihi jami'ar rusul. Firman ini juga adalah Allah tujukan sama kepada para rasul-rasul yang terdahulu. Maksudnya apa? Mungkin dalam kitab Taurat, kitab Injil ada juga firman yang sama, ya ayuhar rusul. Okey? Jadi semua boleh dipakai. Masya Allah, semua ulama. Tapi ada pendapat yang ketiga yang saya tak tengok. Ada orang sebut pendapat ni. Okay. Ada pendapat yang ketiga, ulama mengatakan, ya ayuhar rusul adalah khusus ditujukan perintah ini kepada Nabi Isa dan maknya Maryam. Kenapa? Kena rujuklah ayat 50, ayat 49. Sebenarnya cerita ni
Allah tengah ceritakan tentang Nabi Isa dan Maryam. Kemudian Allah sambung ayat ni, ya ayuhar rusul kulu min tayyibat. Kulu minat tayyibat. Okey, wallahu taala alam. Ada apa pertanyaan? Tak dapat juga kita selesaikan pada hari ini. Tapi tak apalah. Pelan-pelan asalkan dapat. Sebab saya macam insaf lah. Minggu lepas saya tengok, 1 jam 50 minit. Lamanya aku syok sendiri ni. Jadi saya kena berhenti awal ni, takut orang marah. Ni pun dah 11.50 dah, Allah Akbar. Okay, taib. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Satu perbahasan yang sangat menarik. Sebagaimana, kenapa Nabi SAW bawakan Al-Mu'minun 51 dengan surah Al-Baqarah ni. Dia adalah tafsir Quran bil Quran. Kan? Salah satu cara kita nak menafsir Al-Quran, boleh juga dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Dan juga salah satu juga adalah kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ada apa pertanyaan? Tak ada. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم